Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini Ilmiah binti Munzir, pelajar sarjana pengurusan strategik Universiti Pendidikan Sultan Idris, akan membentangkan tajuk kajian iaitu pengaruh faktor kejayaan kritikal CSF, amalan keusahawanan terhadap prestasi perniagaan dalam kalangan usahawan di masjid-masjid daerah Petaling Selangor. Baiklah, kita tengok pada pengenalan. Kajian dijalankan untuk mengkaji faktor kejayaan kritikal, amalan keusahawanan terhadap prestasi perniagaan yang dijalankan oleh usahawan di masjid daerah Petaling. Okey, secara umumnya, fungsi masjid adalah tempat ibadat dan juga aktiviti penggerak pembangunan umat. Manakala faktor kejayaan kritikal dibahagikan kepada dua, iaitu faktor dalaman dan juga faktor luaran. Manakala prestasi perniagaan dibahagikan kepada dua juga, iaitu keuangan dan juga bukan keuangan. Baiklah, penyataan masalah, terdapat dua perkara iaitu faktor kejayaan kritikal. Terdapat beberapa faktor kejayaan kritikal yang menjadi faktor kegagalan dalam perniagaan pengkaji lalu. Menurut Burah, Hussein dan Baharin 2011, antara sebab kegagalan usahawan adalah kerana kurang mendapatkan pendedahan terhadap ilmu pengetahuan tentang perniagaan dan keusahawanan. Selain itu, usahawan Bumiputera juga lemah dalam pengurusan perakaunan dan keuangan, tidak mempunyai jaringan atau rangkaian sesama usahawan. Yang kedua adalah masjid. Masjid dipilih kerana masih tiada lagi kajian tentang faktor kejayaan kritikal amalan keusahawanan yang pernah dikaji di kawasan masjid. Yang kedua adalah fungsi masjid sebagai pusat kegiatan umat semakin dipinggirkan pada masa kini. Terdapat 3 objektif kajian, iaitu yang pertama, mengenal pasti tahap faktor kejayaan kritikal amalan keusahawanan dalam kalangan usahawan yang menjalankan perniagaan di masjid-masjid daerah Petaling Selangor. Yang kedua, menentukan hubungan antara setiap faktor kejayaan kritikal amalan keusahawanan dengan prestasi perniagaan dalam kalangan usahawan di masjid-masjid daerah Petaling Selangor. Yang ketiga, mengkaji faktor kejayaan kritikal amalan keusahawanan yang mempengaruhi prestasi perniagaan dalam kalangan usahawan di masjid-masjid daerah Petaling Selangor. Manakala persoalan kajian juga terdapat 3, iaitu apakah tahap faktor kejayaan kritikal amalan keusahawanan dalam kalangan usahawan yang menjalankan perniagaan di masjid-masjid daerah Petaling Selangor. Yang kedua, adakah terdapat hubungan antara faktor-faktor kejayaan kritikal amalan keusahawanan dengan prestasi perniagaan usahawan di masjid-masjid daerah Petaling Selangor. Yang ketiga, apakah faktor kejayaan kritikal amalan keusahawanan yang mempengaruhi prestasi perniagaan dalam kalangan usahawan di masjid-masjid daerah Petaling Selangor. Baiklah, terdapat 18 hipotesis kajian yang diuji dalam kajian ini. Seterusnya ialah kerangka konseptual, iaitu pada bahagian kiri, bahagian faktor kejayaan kritikal, terdapat 9 faktor kejayaan yang diuji terhadap prestasi perniagaan. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan teori keusahawanan sebagai sumber rujukan, iaitu terdapat 4 pendekatan. Yang pertama ialah pendekatan sosiologi. Pendekatan ini menurut Mustafa Kamal 2015, ringkasan kepada 2 situasi, iaitu persepsi dorongan dan persepsi kebolehlaksanaan. Yang kedua ialah pendekatan psikologi, iaitu merujuk pada personality, pendorong seseorang menjadi usahawan. Pelopornya adalah McClellan, iaitu fokus kepada kehendak dan pencapaian. Pendekatan yang ketiga ialah pendekatan ekonomi, iaitu menekankan aspek keuntungan dan kekayaan. Dan pendekatan keempat adalah pendekatan Islam. Menurut Abdul Mukmin dan Nur Azah 2012, usahawan perlu menjalankan perniagaan mengikut syarak dan memupukkan nilai murni. Baiklah, ini adalah kajian literatur, iaitu yang pertama, faktor kejayaan kritikal. Menurut Brunette dan Elligot 1992, faktor kejayaan kritikal adalah situasi yang memerlukan perhatian yang istimewa, khususnya dalam pengurusan yang mempengaruhi prestasi dalaman dan luaran organisasi. Prestasi perniagaan pula menurut Mastura, Munira dan Nurziani 2015, prestasi perniagaan boleh diukur berdasarkan prestasi jualan dan keuntungan perniagaan serta kepuasan pemilik terhadap prestasi perniagaan dalam tempoh 3 tahun, iaitu tempoh jangka pendek. Manakala hubungan faktor kejayaan
kritikal dengan prestasi perniagaan. Menurut Fadila, 4 faktor kejayaan kritikal yang signifikan terhadap kejayaan perniagaan iaitu kemahiran komunikasi, kemahiran pengurusan, persaingan perniagaan dan faktor latihan dan bimbingan keusahawanan. Ini pula adalah metodologi kajian. Reka bentuk kajian yang digunakan adalah kuantitatif iaitu tinjauan sampel. Populasi kajian adalah terhadap 85 buah perniagaan yang terdapat dalam kawasan masjid di daerah Petaling dan sampel kajian adalah 70 buah perniagaan yang terdapat dalam kawasan masjid di daerah Petaling. Instrumen kajian adalah dalam bentuk borang soal selidik. Ini pula adalah kaedah analisis data. Terdapat 3 kaedah atau analisis yang digunakan iaitu analisis deskriptif untuk menjawab persoalan pertama, analisis korelasi Pearson untuk menjawab persoalan kedua dan analisis regresi berganda untuk menjawab persoalan ketiga. Dapatan hasil penyelidikan dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu bahagian A dan B bagi demografi responden. Jenis analisis yang digunakan adalah frekuensi dan peratus. Bahagian C, faktor kejayaan kritikal. Analisis yang digunakan adalah analisis min dan sisian piawai. Bahagian C dan bahagian D iaitu faktor kejayaan kritikal dengan prestasi perniagaan diukur menggunakan analisis korelasi Pearson dan juga regresi berganda. Ini pula menunjukkan dapatan analisis min dan sisian piawai 9 faktor kejayaan kritikal menunjukkan kerja berpasukan merupakan faktor yang paling tinggi nilai minnya iaitu pada nilai 4.2667 dan sisian piawai 0.32896. Tafsiran hubungan antara faktor kejayaan kritikal dengan prestasi perniagaan menunjukkan 7 faktor kejayaan kritikal menunjukkan hubungan yang signifikan iaitu pada nilai korelasi yang baik, iaitu pada nilai tafsiran korelasi yang sederhana dan juga kuat, manakala status hipotesis alternatif adalah gagal ditolak. Manakala 2 faktor kejayaan kritikal iaitu pengurusan keuangan dan juga kerja berpasukan menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan, iaitu ini menunjukkan nilai korelasinya adalah sangat lemah dan sekaligus status hipotesis alternatif adalah ditolak. Ini pula adalah dapatan bagi analisis regresi berganda bagi faktor kejayaan kritikal. Baiklah, kita lihat pada nilai R2 atau nilai R kuasa 2. Nilai R kuasa 2 adalah sebanyak 0.760 iaitu nilai ini bermaksud gabungan 9 pemboleh ubah bebas boleh menghasilkan variasi dalam prestasi perniagaan usahawan di masjid-masjid daerah Petaling Selangor sebanyak 76%. Seterusnya kita lihat bagi dapatan yang mempengaruhi prestasi perniagaan. Jadi di dalam jadual ini menunjukkan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi prestasi perniagaan iaitu faktor perancangan strategik, faktor latihan dan pendidikan dan juga faktor orientasi keusahawanan iaitu berada pada nilai aras signifikan di bawah 0.05. Rumusan keseluruhan menunjukkan bahawa setiap dapatan telah menjawab setiap persoalan yang diajukan dan hasil perbincangan menunjukkan setiap dapatan terutamanya dapatan bagi persoalan yang ketiga telah disokong iaitu hipotesis alternatif adalah gagal ditolak dan beberapa kajian sokongan terhadap hipotesis alternatif ini contohnya seperti faktor yang pertama iaitu faktor perancangan strategik. Muhammad Zain 2016 berpendapat bahawa setiap organisasi perlu membuat perancangan strategik dalam menentukan hala tuju dan matlamat yang ingin dicapai seterusnya meningkatkan prestasi perniagaan. Yang kedua, faktor latihan dan pendidikan. Nur Azira, Siti dan Muhammad Taqiyuddin 2016 menyokong bahawa penekanan terhadap faktor latihan dan pendidikan menjelaskan 2 kriteria utama iaitu dari sudut kepentingan mendapatkan ilmu tentang perniagaan yang sesuai dan juga keperluan untuk meningkatkan kemahiran dalam perusahaan. Manakala faktor yang ketiga iaitu faktor orientasi keusahawanan menunjukkan bahawa Muhammad Suhaimi dan Abdullah 2013, Yogeswaran 2015, Rabitah dan Suhaimi 2020 mengakui bahawa terdapat 6 elemen dalam
pemasaran keuangan iaitu orientasi proaktif, dorongan peluang, kesungguhan pelanggan, fokus inovasi, pengurusan risiko dan penciptaan nilai menunjukkan hubungan yang positif dan mempengaruhi prestasi perniagaan peruncitan berskala kecil di Malaysia. Baiklah, itu sahaja. Sekian, terima kasih.